Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Pondok Kasih. Channel yang akan membicarakan mengenai cinta, kasih dan sayang. Perasaan cinta, kasih dan sayang adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perasaan ini kita warisi daripada Nabi Adam dan Hawa. Perasaan yang kita warisi daripada ayahanda dan bonda kita ini berasal dari syurga. Jadi, jangan sekali-kali kita nodai, dustai dan permainkan perasaan itu. Jaga, baca dan belailah perasaan itu agar terus subur di hati, jiwa dan perasaan kita. Untuk kali ini, saya akan menghidangkan teman-teman cerita cinta yang berjudul Mengapa Cinta Buta. Mungkin cinta itu tidak punya mata dan tidak dapat melihat logika apabila jatuh cinta. Oleh kerana cinta itu buta dan tidak dapat melihat logikanya, maka tindakan kita yang terkena cinta buta juga tidak ada logika, malah gila-gila. Jadi tanpa banyak basa-basi, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kerana teman-teman masih setia bersama saya di sini. Ingat, pertemuan kita ini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi dan termaktub di Lauh Mahfuz. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita yang kita tidak tahu waktu ini. Saya mohon kerjasama teman-teman untuk terus bersama-sama saya hingga akhir. Sebagai tanda sokongan dan dokongan kepada channel ini, saya mohon teman-teman subscribe, like dan komen. Sokongan dan dokongan teman-teman akan dapat membantu channel ini terus berkembang dan bertahan. Teman-teman juga insya-Allah akan mendapat manfaat daripada citra cinta dari channel ini, iaitu bagi menambah nilai dan ilmu cinta, kasih dan sayang. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Adakah kerana cinta tidak bermata, kita katakan cinta buta? Apakah dia cinta buta itu? Memang mencintai seseorang atau terjatuh kasih tidak ada salahnya. Dan tidak ada siapa yang akan melarangnya. Cuma jangan kerana terjatuh cinta dan kasih itu telah membutakan hati kita. Apabila hati kita turut buta kerana cinta buta, maka kita sanggup melakukan apa saja dan menutup mata sikap buruk pasangan kita itu.
Apabila hati kita turut buta, maka kita sudah tidak melihat sifat dan sikap buruk pasangan itu. Sekiranya ada teman yang cuba menegur kita beserta dengan bukti sekalipun, kita tidak akan menerimanya. Malahan kita sanggup bermati-matian mempertahankannya, dan teman menegur kita akan dijauhi, dan tidak mustahil kita akan memutuskan tali silaturahim dengan teman itu. Inilah sifat buruk cinta buta yang turut membutakan hati. Kita perlu berhati-hati agar tidak terjerumus dalam cinta buta. Dalam satu kajian, University College of London mendapati cinta buta berlaku kerana otak tersalah faham cinta dan kasih sayang. Perasaan cintanya merangsang bahagian otak yang dikenali sebagai amygdala dan nucleus accumbens. Itu menimbulkan rasa kepuasan batin dan sensasi euforia. Euforia itu sendiri adalah perasaan gembira yang keterlaluan. Otak kita merasakan cinta pada pasangan sama seperti cinta ibu dan bapa kepada anaknya. Justru itu, perasaan cinta romantik antara dua insan ditakrifkan sama dengan cinta naluri dan ikatan emosional antara ibu, bapa dan anak-anak. Ini membuatkan kita jadi susah melihat kekurangan atau keburukan orang yang kita cintai. Kita lihat bagaimana sikap dan sifat seorang ibu maupun bapa. Walaupun anaknya tidak baik, namun ibunya tetap akan memaafkan dan terus mencintai anaknya. Begitu juga sifatnya orang yang cinta buta kepada pasangannya. Kajian ini menyimpulkan perasaan cinta akan merangsang otak bahagian ikatan emosional yang kuat antara dua manusia dengan meningkatkan rasa gembira dan bahagia yang keterlaluan. Namun, perasaan cinta buta itu akan menonaktifkan bahagian otak yang digunakan untuk memikirkan logika, menimbang risiko dan keburukan serta memunculkan emosi negatif. Inilah punca berlakunya cinta buta. Kesimpulannya, memang cinta akan membuatkan kita hilang logikanya. Kata orang, perasaan cinta itu sendiri akan membuatkan kita hilang logika, apalagi kalau cinta buta. Rangsangan cinta itu akan membuatkan salah satu bahagian otak akan menghasilkan rasa bahagia yang berlebihan. Bahagian otak ini akan melemahkan atau mematikan bahagian yang satu lagi. Akibatnya, cinta akan membutakan kita dari segala sikap dan perilaku buruk orang yang kita cinta. Bagi mengelakkan kita ini berada dalam kategori cinta buta, maka berdoalah kepada Dia yang Maha Kuasa dan solatlah solat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apabila kita berdoa dan melakukan solat istikharah pada ketika itu, hati kita berat akan seseorang, maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa kita.
Ketika itu kita merasa teramat bahagia. Namun, begitu, suatu hari mungkin akan timbul masalah dengan orang itu. Jangan salahkan takdir. Kerana semasa kita berdoa dan mengerjakan solat istikharah itu, hati kita berat kepada dia. Maka Allah kabulkan doa kita. Lupakah kita? Allah mengikut sangkaan umatnya. Alhamdulillah, begitulah citra cinta, kasih dan sayang di channel Pondok Kasih kali ini. Saya berharap agar citra yang dihidangkan ini dapat membantu kita menambah nilai cinta, kasih dan sayang dalam kehidupan kita. Ingat, kita yang berdoa dan mengerjakan solat istikharah pun mungkin silap pilihannya. Apalagi kita yang mengikut hati dan perasaan, pasti akan tersalah langkah. Saya rasa cukup sampai di sini citra cinta buta kali ini. Jika teman-teman ada pengalaman mengenai cinta buta, sila cerita di ruangan komen. Saya sendiri pernah melalui pengalaman cinta buta yang berlaku kepada dua orang kawan baik saya. Seorang telah jatuh hati kepada seorang perempuan kurang baik. Gelaran budak-budak zaman sekarang Belen. Tapi zaman saya muda-muda dulu dipanggil More. Sebagai kawan, saya menasihatinya. Tapi tak jalan. Akhirnya dia berkahwin dan hubungan kami jadi dingin. Akhirnya, beliau bercerai rujuk sampai 3 kali. Dan kini beliau membawa diri jauh di seberang laut. Seorang lagi kawan saya, seorang usahawan muda yang berjaya waktu itu, dan dia ingin berkahwin dengan TKI, iaitu Tenaga Kerja Indonesia. Sebagai kawan, saya juga menasihatinya, namun dia tetap berkahwin. Akhirnya, suatu waktu dia mendapat kerja dan nak buat kerja, kontrak itu modal pun tak ada. Itulah cerita yang pernah saya hadapi mengenai cinta buta. Kita jumpa lagi di video lain nanti. Jutaan terima kasih kerana teman-teman sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.